Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat tengah hari. Jadi untuk kelas hari ini kita akan melalui video sahajalah, dan selepas kelas ni insyaAllah kita akan ada sedikit quiz. Okay, untuk hari ini sebelum kita mulakan kelas, eloklah kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Okey, cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat, baik-baik belaka. InsyaAllah esok pun dah nak cuti. Kemudian kita ada seminggu lagi sebelum betul-betul cuti sekolah. Dan insyaAllah lepas ni kita akan bertemu secara bersemuka. Okey, jadi untuk hari ini kita nak teruskan lagi dalam bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Kita tak habis lagi dalam kelas yang lepas, iaitu masih lagi pada luas permukaan bentuk 3 dimensi. Okey, untuk hari ini kita tengok apa yang kita akan tengok. Ni kita dah cover pada kelas yang lepas. Kita dah tengok aplikasi bentuk 3 dimensi dalam kehidupan kita yang seharian lah. Okay, kita nak tengok hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran kita masih sama, iaitu kita nak menerbitkan dan menggunakan rumus permukaan bentuk 3 dimensi dengan tepat. Tapi hari ini kita akan fokus pada bentuk prism, silinder, kon dan juga sfera. Yang kedua ni kita nak menentukan luas sfera lah dengan menggunakan rumus yang betul. Untuk menyelesaikan masalah ni, cikgu akan tangguhkan dululah. Sebab kalau kita nak menyelesaikan dalam masa 30 minit ni tak sempat lah. Sebab soalannya agak complicated kan. Jadi kita akan teruskan pada kelas yang seterusnya nanti untuk yang ketiga ni. Okey, ni kita dah cover pada kelas yang lepas, iaitu kita ada 6 bentuk lah secara generalnya. Kita ada kubus, cuboid, piramid, prism dan prisma dan silinder dan juga kon. Okay, ini bentuk yang kita dah cover yang kelas yang lepas, iaitu yang pertama kita ada kubus. Macam mana nak tentukan luas permukaan dia, kita tengok je berapa tinggi dan juga kelebaran dia bagi. Kemudian kita darabkan sahaja dengan berapa banyak permukaan dia. Macam ni je untuk luas permukaan kubus. Okay, kita tengok lagi. Seterusnya kita dah belajar juga tentang cuboid punya luas permukaan. Sama juga, cuma dekat sini dia ada kombinasi dua bentuk, iaitu segi empat tepat. Yang kecil ni kan, segi empat tempat yang besar ni. Okay, kemudian kita ada segi empat sama, yang mana ni lah besar dia sama besar kan. Okay, ni macam ni je untuk kira cuboid. Kemudian kita juga dah tengok piramid yang bertapakkan segi empat sama lah. Okay, pun sama juga cara nak kira luas permukaan piramid. Kita cuma tambahkan je lah luas segi empat sama yang ada satu sebagai tapak dia, kemudian tambah lagi 4 luas segi 3. Okay, untuk hari ni kita nak sambung dengan prisma. Okay, prisma ni macam cikgu cakap minggu lepas, kelas yang lepas, dia tapak dia ni, nama prisma ni boleh jadi pelbagai lagi. Untuk yang tapak hari ni kita gunakan bentuk segi 3. Dia boleh jadi juga pentagon, heptagon, dekagon, semua tu lah. Banyak lagi bentuk tapak yang boleh digunakan sebagai prisma ni. Nanti boleh explore lagi dekat dalam internet. Okay, itu contoh yang cikgu bawa ni supaya kamu senang faham. Kita tengok pada prisma segi 3 lah. Okey, kita dah belajar minggu lepas, kelas yang lepas, kita dah tengok bentangannya adalah berbentuk seperti inilah. Di tapak dia nak tengok ada segi 3, ada 2 segi 3, kemudian kita ada 3 segi 4 lah. Okey, perhatikan juga sebenarnya segi 4 ni kalau perasan dekat tapak dia ni, dekat tengah-tengah ni, dia tidak sama warna kan dengan yang 2 lagi. Sebabnya kemungkinan besar dia adalah tidak sama. Dia akan bergantung pada soalan nantilah, untuk tengok sama ke tak sebenarnya tapak dia ni kan. Okey, kita tengok lagi. Kat sini kita dah tahu macam mana nak tentukan dia punya formula. Kita tahu dah berapa luas segi 3 yang perlu kita ambil kira adalah 2 kan. Sebab ada satu dah ni lah. Kira 1, 2. Okey, kemudian kita juga ada 3 luas segi 4 lah. 1, 2, 3.
Sekarang ni macam mana kita nak kira luas dia? Okey, luas dia akan jadi, okey, kita tengok dulu. Okey, soalan nak bagi contohnya cikgu buat kiraan. Okey, contohnya soalan bagi dekat sini 4 cm. Ni dekat garis yang putus-putus ni 4 cm. Okey, dia punya garisan yang panjang ni T ni sama dengan 7. Dan juga dia punya garisan di bawah ni sama dengan 6 cm. Okey, jadi kita tengok soalan ni macam mana nak selesaikan soalan ni. Kan kita tengok juga macam mana nak selesaikan rumus, nak bina rumus dia lah kan. Okey, jadi apa yang kita boleh buat, pertama sekali kita tulis dulu luas permukaan prisma, okey, sama dengan 3 kali luas tapak segi 4 kan. Segi 4 kita tambahkan dengan apa? Luas segitiga dia kita ada 2 luas segi 3. Okey. Sekarang ni kita nak tengok Okey, kalau kita labelkan pada bentangan, pertama sekali kita ada kat sini 6 cm. Okey. Dekat sini sebenarnya kita tak tahu lagi, dia tak bagi kan. Tapi kita tahu dekat sini kita ada 4 cm. Okey, yang panjang kat sini kita ada 7 cm. Okey. Macam mana kita nak selesaikan? Okey, kita macam cikgu cakap tadi, yang segi 4 ni dia tak sama, dia 2 je yang sama, iaitu 1 dengan 3 sama, yang kedua tak sama. Okey, jadi kita selesaikan dulu yang nombor 2 ni. Jadi kalau cikgu akan buat 1, sebab dia ada 1 je kan, darab dengan 6, kita tahu dekat sini 6 dan sini 7. Jadi darab dengan 6 cm darab dengan 7 cm, sebab kita nak luaskan. Jadi kali dengan base. Kemudian kita darabkan pula, kita tambahkan. Okey, sekarang ni baru kita ada 1 segi 4. Sekarang kita nak cari lagi 2 segi 4 ni. Okey, kita tengok berapa panjang kat sini sebenarnya ni. Ni misteri ni. Sebenarnya macam mana nak cari kat sini, kita perlulah buat Pythagoras theorem. Kat sini bahagi 2, 3 lah kan. Sini pun 3. Jadi kita boleh cari kat sini yang sama dengan yang belah sini. Okey, jadi kita pun buatlah. Kita nak cari C kan. Sini jadi C lah. C squared sama dengan 4 squared tambah dengan 3 squared sama dengan 16 tambah dengan 9. Kita akan dapat berapa ni? 25. Ni kita square kan, kita akan dapat 5. Jadi sebab itulah kat sini C sama dengan 5 cm. So sini pun 5 cm. Sini pun 5, sini pun 5. Jadi kita dapatlah, kita perlu buat 2 darab 2 tambah dengan 2 darab dengan 2 ni sebab ada 2 segi 4. Kita darabkan dengan berapa dia punya ketinggi, dia punya lebar 5 cm darab dengan tingginya 7 cm. Okey, habis ke belum? Belum lagi, sebab kita kena tambah lagi dengan luas permukaan segitiga pula. Okey, segitiga memang kita tahu ada 2 lah kan. So kita boleh terus kira formula dia. Macam nak kira luas segitiga, 1/2 darabkan dengan tinggi di tengah ni 4 cm. Darabkan lagi dengan berapa cm? 6 cm.
Okey, kita kira, kita akan dapat jawapannya 42 cm yang pertama tambah dengan cm square, jangan lupa sebab dia dah jadi luas, tambah dengan 70 cm square, tambahkan lagi dengan 24 cm square. Kita akan dapat jawapan akhirnya sama dengan 136 cm square. Jadi senang je lah sebenarnya. Jadi dia akan jadi tricky sikit dekat bahagian ni. Dia nak tengok tapak ni dan juga nak tengok sebelah kanan dan kiri punya segi empat ni. Sebab dia tak diberi dalam soalan kan. Jadi kita kena hati-hatilah untuk prisma ni. Okey, tu je untuk prisma. Okay, kita bergerak pada yang seterusnya. Okey, kita tengok pula. Sekarang kita ada bentuk silinder. Okey, silinder. Okey, silinder ni. Okey, formula yang kita diberi adalah formula silinder. Kita samakan dengan 2 pi j squared cikgu tulis baru 2 pi j squared tambahkan dengan 2 pi j t. Okey. Pi j squared ni kita tahu ini adalah luas bulatan. Okey. Pi j ni datang dari mana? Sebenarnya ni dekat sini ni. Perpanjangan ni dikirakan berdasarkan pi 2 pi j. 2 pi j kat sini. Sebenarnya dia asal daripada panjangan ni lah 2 pi j. Sebab dia sebenarnya dia satu bulatan di 2 pi j dan dia akan darabkan dengan ketinggian untuk cari luas ni lah yang kedua ni. Bentuk yang kedua. Ni. Dekat sini ni adalah untuk bentuk yang kedua. Okey. Kita tengok sekarang kita dah tahu formula dia. Jadi untuk cari luas permukaan silinder, kita masukkan saja formula dia 2 pi j squared tambahkan dengan 2 pi j t. Okey. Okey, cikgu tak bagi lagi berapa kan soalan ni kan. Kita tengok contoh soalan dia diberi bahawa ketinggian kita diberi, tinggi ni adalah 9 cm. Okey, dia punya radius diberi 7 cm. Okey, contoh soalan 7 cm. Okey. Sekarang ni macam mana nak kira? Kita cuma masukkan sahaja formula 2 pi, kita nak guna berapa? Kita akan gunakan 2/2 per 7 darab dengan j kita 7 kuasa 2. Kita tambahkan pula dengan 22 per 7 darab dengan j jari kita 7 darab lagi dengan kita punya ketinggian berapa? Dalam soalan 9. Kita kira kita akan dapat, pertama sekali luas bulat-bulat tu kita akan dapat 308 cm squared. Yang kedua luas untuk yang petak tu, segi empat tepat tu, segi empat, kita akan dapat 396 cm squared. Kita tambahkan kedua-dua luas, kita akan dapat 704 cm squared. Macam ni je untuk cari silinder. Untuk silinder ni kita bolehlah hafal formula ni. Kalau untuk prism tadi kita tak payah hafal formula sebabnya kes dia akan jadi berbeza-beza. Macam itulah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita nak tengok kon. Okey, kita tahu minggu lepas kita dah tahu kon ni sebenarnya, okey, dia ada satu komponen ni nama dia tinggi sendeng. Okey, tinggi sendeng. Okey, tinggi sendeng ni kita panggil juga ataupun kita letakkan S lah, senang kita nak ingat kan. Okey, kemudian kita ada komponen jejari. Macam biasalah kita juga ada dua ni je lah yang kita nak kena ingat kan, komponen penting dalam bentuk kon ni kan.
Okey, kalau tengok bila diubah, sendeng ni duduk dekat sini lah, dekat cone ni. Dekat bahagian macam potongan, kalau kita potong kek tu kat bahagian sini. Ni S ni kan. Okey, kemudian bertangan yang bawah ni adalah samalah yang dekat bawah ni, bulat ni. Okey, macam biasa bila ada melibatkan bulatan, kita akan jumpalah pi j ni kan. Okey, jadi formulanya adalah yang pertama sekali pi j squared je lah untuk bulatan. Pi j squared ni, pi j squared. Okey, untuk luas permukaan melengkung, dia akan jadi pi j darabkan dengan S ni. Jadi kita punya luas permukaan cone, formulanya adalah pi j squared tambahkan dengan pi j S ni. Tinggi sendeng. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalannya, kalau kebiasaannya dia akan bagi, okey, tinggi sendeng ni untuk cikgu letak 5 cm. Okey, kemudian dia punya apa lagi dia akan bagi. Okey, contoh soalan dia bagi tinggi yang ini 4 cm. Jejari dia tak bagi. Okey, tak apa, kita boleh je dia bagi. Okey, jejari dia sama dengan 3. Sini dia bagi 4 ketinggian dia. Okey, jadi kita pun teruslah masukkan je formula. Kalau dia tak bagi, sebenarnya kalau dia tak bagi pun jejari ni, kita boleh je cari kan menggunakan Pythagoras theorem macam biasalah. Okey, kalau untuk kes ni dah bagi dalam soalan, jadi kita masukkan saja dalam formula. Pi kita akan gunakan 22/7 darabkan dengan jejari. Jejari kita tadi 3. Okey, 3 kuasa 2 lah. Kita tambahkan dengan 22/7 darabkan dengan jejari kita tadi 3. Garisan tinggi sendeng kita tadi berapa diberi? 5 cm kan. Okey, kita pun kira-kira kita akan dapat untuk keluasan tapak, kita akan dapat 28.29 cm squared. Kalau keluasan yang kat belah atas ni, kita akan dapat 47.14 cm squared. Okey, kita pun tambahkan untuk selesaikan. Tambah kita akan dapat 75.43 cm squared. Macam tu je untuk cone ni. Cuma untuk cone dan juga yang tadi kita tengok dah, untuk bentuk silinder ni dia agak mencabar sikit sebab dia ada pi j, dia melibatkan pi j kan, sebab dia sebahagian daripada bulatan. Jadi tak larilah daripada perkara tu. Kita tengok yang seterusnya ni. Okay, kita dah nak masuk pada sfera. Okay, sfera ni kes dia istimewa sikit sebab dia terus ada formula yang mana formulanya adalah 4 pi j squared. Macam mana pi j squared ni sebenarnya? Kalau kita nak tahu, nanti kita akan belajar lebih lanjut pada peringkat yang lebih tinggi. Untuk peringkat kamu ni, kamu just hafal je lah formulanya 4 pi j squared. Okey, kita tengok. Okay, contoh soalan. Macam mana guna formula ni kan? Okey, rajah menunjukkan sebuah sfera. Inilah sfera ni, kalau kamu tengok sebelah ni. Hitung luas permukaan sfera tersebut. Diberi jejari adalah sebanyak 14 cm. Panjang jejari adalah 14 cm. Menggunakan pi 22/j. Jadi senang je lah, kita pun luas permukaan sfera sama dengan luas permukaan sfera sama dengan formula dia 4 pi j squared. Kita pun masukkan je 4 darab dengan 22/7 darab dengan jejari kita 14 squared. Okey, tutup kurungan. Kira kamu akan dapat jawapannya nanti 2464 cm squared. Okey, jadi selesailah untuk permukaan sfera. Jadi ini sahajalah kita belajar untuk hari ini. Okey,
Untuk peringkat untuk kamu punya, insyaAllah kita akan sambung minggu depan. Kita akan masuk satu lagi bahagian yang mana kita akan tengok soalan untuk menyelesaikan masalah bagi topik ni. Selalunya dia akan gabungkan dua bentuk dan kita akan kiralah daripada gabungan dua bentuk tu macam mana nak kira, nak cari luas ke apa. Untuk isi padu kita akan sambung minggu depan. Itu saja untuk hari ni. Kalau apa-apa tak faham, nanti boleh tanya cikgu pada grup Telegram. Untuk yang bentuk-bentuk sebelum ni macam kubus, cuboid dan juga bentuk apa lagi kita dah belajar minggu lepas, piramid. Kamu boleh tengok video yang minggu lepas, yang hari sebelum ni lah. Jadi cikgu tak ulang dah untuk hari ni. Okay, kemudian lepas ni tolong jawab ni lah quiz cikgu akan bagikan pada grup Telegram. Nanti boleh jawab quiz tu. Okay, itu je untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.